Nak buat bisnes ni, nak berpartner ni bukan senang. Kita niat baik, orang niat terhadap kita tu adakah baik? Kita ni terlalu baik dengan orang. Kalau kita nak bisnes besar, kita nak bisnes kita ni grow, kita kena berani. Takut aku nak buat nego ni, takut rugi. Buat ke tak lagi? Tak buat lagi. Tapi takut dah ke rugi. Hak untung seumur ni, you ujian ni. Untung dan tu tak uji langsung. Tu kita takut. Memati ke bosku ialah apabila platform berubah. Buatlah kena ban. Rasanya 100 akaun lebih ada. Kita pernah kena ban akaun 80,000 follower, 100,000. Kekuatan kita family lah. Bila kita tak ada sesuatu, orang ke pandai kita ni hina. Masa tu ada saving, tapi nak jatuh dah. Nak buat event. Rasa aku buat event. Masa tu kita jual berlaku aset. Mana ada. Gelemah bini pun. 3, 2, 1, action. Okey, kembali lagi kita dalam rancangan Buah Duo Podcast. Yang ni episod yang ketiga dan masih lagi dengan orang yang sama. Sebab apa ada episod yang ketiga? Sebab cerita dia menarik, cerita dia panjang, pengalaman dia menarik. Tak. Jadi kata ni episod akhir. Kalau FIP episode benda ni kah? Kalau kau panggil sekali lagi memang mari tak? InsyaAllah. Kalau ada view. Dia sebenarnya podcast ni untuk beri pengajaran. Maknanya orang tahu di sebalik Ashraf Bosku hak dia kenal ni dak macam mana bisnes tu boleh terjadi, besar, kecil, jatuh, bangun. Jadi mungkin ada benda yang demo boleh ambil. Betul. Daripada gapo hak kita royak ni dok. Demo boleh ambil sebagai pengajaran demo nak nego gitu je lah. Betul lah. Jadi lah saat ni dah cerita pasal gapo. Episod pertama tu pengenalan lah kata tak. Episod yang kedua ni ujian live gapo cabaran sakit. Lepas tu hot last saat ni hot mana kena tipu ko partner saya baik sendiri kena tipu ko partner tu. Saya baik itu orang kata tu pengajaran lah. Kalau kita nak, dia kata nak buat bisnes ni, nak berpartner ni ataupun bukan senang. Betul. Sebab kita niat baik. Tapi orang niat terhadap kita tu adakah baik? Adakah orang nak guna kita? Kadang-kadang kita ni terlalu baik dengan orang. Kita ni baik dengan orang sebab kita suka tengok orang berjaya, orang boleh. Gapo kita rasa kita dapat ni, kita nak orang dapat. Kalau boleh, orang kata kita boleh pakai kereta ni, aku nak mu pun boleh pakai kereta dengan aku. Nak sudah motope juga atas senangnya kita. Kalau aku boleh buat segi ni sebenarnya mu boleh buat. Kalau aku boleh buat lagi ni, mu pun boleh buat. Kita suka tengok orang berjaya gitu. Apa lah nak bui saya sayang tu berjaya siapa orang agak. Siapa kau dah terpaksa kena ambil risiko benda tu. Sebab kita rasa rezeki ni bukan milik kita, milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan nak uji ni, Tuhan akan uji ke siapa-siapa hok bersungguh. Jadi kesungguhan tu kita nak. Kita nak walaupun kita jatuh, kita sungguh lagi untuk kita bangkit. Kita tak si bila kita jatuh, kita rasa macam diri kita ni tak guna. Lepas tu start kita buat benda ngaruk, main dadah lah, gapo. Kita tak si. Kita nak bila kita jatuh tu ialah memberi pengajaran. Kalau kita tak jatuh, kita tak belajar. Betul? Jadi kita tak belajar dan kita takut untuk cuba benda baru. Kalau kita nak bisnes besar, kita nak bisnes kita ni orang kata grow, kita kena berani. Tapi adakah berani tu berani macam mana? Hot tu kita tak tahu berani macam mana. Ada orang berani takut ambil risiko. Takut aku nak buat nego ni, takut rugi. Tak buat ke tak lagi? Masalah tak buat lagi, tapi takut dah ke rugi. Tak rugi ni dalam nego ni supaya makan nasi dengan budu. Sedap. Rugi dalam nego ni. Tak. Boleh tanya siapa nego, tak ada orang untung siapa bila-bila. Ada fasa dia akan rugi, ada fasa dia ada untung. Tu biasa sebab hak untung seumur tu bahaya ni. Hak untung seumur ni you ujian ni. Untung dan tu tak uji langsung. Tu kita takut. Maknanya kita duduk ada sedap seumur. Duit ada seumur tak ada ujian, tak ada gapuk. Kita kena tengok balik. Betul. Jadi bila ada ujian ni kita rasa macam orang kata ujian ni banyak benda input yang kita boleh lah benarnya. Jadi gitulah ujian kita. Kena tiket tu kena tiket lah. Kita pun malah nak ambil gapo, kita pun stop lah bisnes tu.
Pakai tak buat. And then kita macam jadi ragu-ragu lah bila kita nak berpartner ke apa ke. Tapi stay je Tu kita. first partner. Ya, selama Rah nego tu first partner. Dia bukan macam partner jugalah. Dia pun tak ada beri duit ke apa kita. Kita just create business tu dan bagi dia jaga. Dia macam kerja bawah kita juga. Tapi orang kepercayaan kita. Dia bukan orang suruh sakap macam kita cari buka interview kerja dok. Tapi dia tu orang yang kita kenal, orang yang rapat. Dia sebenarnya dia rapat dengan mak ayah, mak dengan abah. Dia ni, dia orang Thailand. Oh, Thailand. Yes, dia orang Thailand. Sebab kita nak deal banyaknya killer untuk buat bagi 4x4 ni. Sebab kita lebih kepada truck Thai look. Jadi semua barang kita buat Bangkok. Jadi dia hak mengurus dari segi language supaya kecek ke apa, dia yang mengurus lah. Sebab kita tak pandai. Jadi dia yang banyak mengurus. So kita stop tu business tu. So kita declare business tu rugi. Rugi dia nilai RM100,000 lah. Berapa ratus ribu pulak ni? Dengan rugi barang rasa dekat RM100,000 lebih ada lah. RM100,000 lebih ada. Tapi tak apa sebab main business kita masih gerak, masih buat untung. Kita boleh lah recover gitulah. Jadi sebenarnya benda tu yang efek juga sebenarnya kepada main business kita. Sebab kita create business rugi, lepas tu main business yang menanggung sebab kita duk main rolling benda duit yang sama je Mana kita nak buat projek baru, kita ambil daripada duit ni yang saving kita buat projek baru. Kalau kata projek ni berjaya, alhamdulillah ada rezeki. So kita boleh buka peluang pekerjaan kepada orang anak-anak muda yang tak ada kerja, nganggu, tak ada buat gapo gitulah. Sebab impian kita create untuk jadi besar supaya orang boleh cari rezeki di tempat kita gitulah. Buka peluang banyak lagi untuk orang lah. Buka peluang pada orang. Jadi so fasa tu dah habis, masuk fasa TikTok So macam mana startnya bosku ni jatuh. Start nak jatuh nak jatuh ni. Itu pun ramai kita cerita ni perjalanan start nak jatuh dah lah. Kena pakai BDM ke apa tu start nak jatuh tu. Hak tu kena 2 kali. Kena pula. Dia bukan jatuh sebab kita tak boleh jual barang tak laku, barang kita tak ada demand. Tidak. Barang kopi ni kalau abang kakak nak tahu, dia sentiasa akan ada demand. Betul. Sebab apabila barang ori keluar, new design, orang tidak mampu memiliki untuk beli barang ori, dia akan cari kopi. So kita kopi barang ni design baru pula, so laku. Dia bukan business yang outdated lah. Maknanya bisnes tu tidak akan mati. Dia sentiasa ada demand. Sebab kopi ni dia ikut peredaran masa. Okay, lo ni tengah viral jag ni, kalan ni. Jadi kita buat tanya Cina ada tak jag ni, kalan ni. Tak. Jadi dia buat. So demand ada. Tapi yang memati ke bosku ialah apabila platform berubah. Platform TikTok ni lah. Sebab buat kopi tak boleh jual. Buatlah kena bank, buat account. Rasa tak semenjak masuk dalam dunia TikTok, kalau orang follow rasanya 100 account lebih ada. Kena bank saja. 100 account lebih. Kena bank. Buat kena bank. Nak cari follow baru. Kita pernah kena bank account 80,000 follower, 100,000. Kalau kita follower betul-betul tu. Ya ni, nak cari follower ni pun tahu. Senang nak dapatkan follower. Ya orang nak follow kita ni atas rasa gapo. Jadi kena follow podcast ni. Seliklah jangan promote kena follow. Jadi cuba ambil bayar bila kita buat live kena bank. Follower 30,000 bank. Rasa kalau TikTok tak bank, rasa lah ni follower mungkin boleh capai 1 juta. Yelah kira nama orang ni besar, branding tu besar tu. Tapi gitulah tapi kita ni cekar, semangat kita ni sentiasa ada. Saya tengok rehat masa sakit. Betul. Masa mana lagi rehat? Tak ada. Kita ni kadang ada kata time give up ko, burn out malah. Ada juga. Tapi kita tak lama. Benda tu bila kita duduk sehari 2 berminggu, lepas tu kita bangkit balik lah, cari solution. Kenapa kuatnya boleh nak bangkit balik tu? Kekuatan kita family lah. Sebenarnya Bapa? family. Fikir ke apa? Sebab dia gini ni, bila kita tak ada sesuatu, orang ke pandai kita ni hina. Itu biasa. Betul. Masyarakat ko, siapa ko. Jadi kita buat sesuatu benda ni satu minat lah. Nego ni minat. Kalau orang tak ada minat payah juga. Jadi macam orang yang suka dengan tak boleh nego resiko gini-gini, baik kerja dengan orang. Baik kerja kerja gitu Tapi resiko nego ni orang beranggap
Orang nak berhenti kerja KJL pula nak pergi ke nego sebab nak ada masa. Tapi sebenarnya bila masuk dunia nego, masa tu tak ada. Masa tu tak ada. 24 jam dengan nego. Betul. Tidur malam bikin nego, bangun pagi bikin nego. Orang ingat sedapnya ada bisnes diri, boleh cuti sendiri. Nampak sedap. Dok. Sebenarnya benda tu tipu berlaku. Betul. Sebenarnya Kau setuju. orang buat bisnes ni dia tak ada masa pun untuk rehat. Walaupun nampak macam dia rehat, tapi otak dia Dok. tak rehat lah. Tak rehat, sentiasa berfikir, sentiasa cari jalan. Sebab macam orang bekerja dengan macam kerja KJL gapo ni, dia orang buat benda yang sama dan dibayar gaji setiap bulan, dia orang tak fikir lagi. Tapi bagi orang nego ni dia kena fikir banyak lah. Kalau orang ada staff kena fikir staff. Kalau ada Kau orang besar komitmen kau yes, betul. besar Betul sakit lah. kepala ni. Sakit kepala. Okey. Jadi start kita jatuh lah. Start jatuh apabila TikTok tidak bagi kerjasama, kita kena bank. Tu 2000 apa? 3 tahun lepas, 2 tahun lebih lepas lah. Oh baru lagi Baru lagi lah, baru. TikTok ni kan baru lagi. TikTok Shop ni asal 2 tahun je kot. Baru 2 tahun lepas lah. Bila ada TikTok Shop ni baru perubahan tu ketara gila. Tak boleh nak nego, tak boleh lagi kata nak Allah ganu ni, buat lah kena bank, tak boleh nak jual. Lepas tu Follower nak beli. hmm. So buat create account baru. Penat ada kita ni. Setiap hari create account baru nak jual tak boleh. Lepas tu komitmen besar. Kalau masa tu gaji staff sebulan kita kena standby 50,000, 60,000 komitmen. 20 Lepas hari tu lagi. say sehari duk main dulu, say 30,000, 70,000. Sehari. Lepas ni say duk main 1,000, 2,000. Budak ramai lagi. So start situlah. Kita jadi budak pun ada yang macam ada dah sebulan tahun lepas ni kita start payah tu. Jadi bayar gaji budak pun tok macam kalau dulu waktu gaji bayar okey selesai. Kita boleh bayar. Tapi lah ni jadi macam tungguk dah. Start Tungguk tunggu. nak bayar ke USP ke apa jadi tungguk. Tapi ada budak yang pahal, alhamdulillah lah tu happy. Ada jugalah budak yang tak pahal ke. Macam mogok ke gapo ke, benda tu biasa lah. Kita pun tak salah ke budak sebenarnya. Yalah. Tapi kita pun dah tak boleh nak recover dah. Jadi ada budak yang pahal dia tarik diri. So budak yang ada juga budak yang saya nak berhenti tapi kita dah tak boleh nak buat apa dah. Nak bayar gaji tak mampu. Daripada 20 orang staff. Tak ada. Lah ni tinggal 3 orang. Lah ni tinggal 3 orang. 3 orang. Daripada 20. Berana hot last orang kata memang rasa But gini, dia lah apabila kita rasa macam ni tak? Setahun 2 tahun ni kita ni janji lepas bayar komitmen je. Kita tak ada duit sendiri tak apa. Kita siapa level kita add ni kita ni TM mata. Dulu aku buka akaun bank personal aku setakat 20,000, 30,000, 40,000 aku nak beli apa. Lalu ni buka akaun bank ada RM1, ada RM10. Nak beli ada sebab kita tak boleh nak ambil duit. Gaji kita pun tak boleh ambil. Patut dia. bayar gaji orang ni. Nak lepas budak dulu kadang-kadang kadang-kadang kita cerita ke budak siapa menitik mata cerita ke staff. Saya ni atau lepas jawab saya sendiri tak ada gaji. Tak ada. Yalah. Siapa saya buka akaun bank saya tunjuk ni. Awak tengok akaun bank saya ada RM10. Tak tahu tapi alhamdulillah kita cari jalan, cari solution dengan kita step down, kita kurang ke komitmen, gapo boleh kurang, kita jual gapo aset yang kita ada. Untuk kita bangkit balik sebab dah saving tak ada, gaji budak pun buat save sikit, okey ni boleh lepas okey bayar dulu RM500 bayar. Gapo Jadi- awak masa tu? Masa kejatuhan tu maksudnya Kita still lagi buat live. Kita still lagi buat live. Masa kejatuhan tu kita bangkit tak ada lah kita bangkit masa lah nak jatuh dalam setahun ni setahun ke belakang ni. Yelah masa tu kita ada saving. Kita rasa lah tak okey aku nak try cari bisnes lain. Masa tu ada saving tapi nak jatuh dah. masa tu start slow-slow tu bit sorry. So aku create satu nak buat event. Aku rasa aku buat event. Masa tu ada masa tu kita jual belaka aset mana ada. Gelemah bini ko. Jual sebab nak kembangkan lagi bisnes apa aku boleh buat. So buat event. Macam mana boleh terfikir nak buat event tu? Terfikirnya kita nak try benda yang baru. Nak try. Yalah sebelum kita nak tera tu kita kaji dulu.
Sebab macam kita memang kita gaji. Tak keuntungnya gapo. Rasa macam boleh untung ni buat event tu. Aku boleh untung ni buat event kalau dapat vendor ni. Tapi bila event baru ni kita kena spend lah. So masa tu jual habis kereta ada sebutir jual. Jual FD tie up jual. Lepas tu jual macam-macam lah jual dapat ada duit beli barang sound system. Nak buat event ni sebab apa aku sebab masa tu beli bakal tak sewa ke apa. Sebab nak sewa orang nak 40,000 50,000. Kita dengan 40,000 berapa sewa 50,000 40,000. So kita ambil jalan aku beli sendiri lah. Beli spend dekat dengan first spend tu 200,000. Beli speaker buat beli mula-mula beli speaker, beli lighting, lampu, baru upgrade lah sikit-sikit. Lepas tu join venture dengan Expo, buat Expo. First event dekat mana? First event di Bacok, Bosku Mega Expo. Masa tu kita bersama, kita collab dengan ada seorang ni lah yang buat Expo ni kan. So bila kita collab dengan dia, so ada banyak lah perjalanan kita buat Expo ni panjang juga. Masa tu kita tak tahu mana ni kau live ni sebab kita nak slow dah ni. Asal kita boleh tanggung boleh bayar gaji ke apa ni. So kita pun buat Bosku Mega Expo, buat di Pasir Mah, buat di Gua Musai. Lepas tu makin lama kita rasa tak ada untung lah event. Dia berapa kali buat event? Untuk Bosku Mega Expo rasanya dia lah 5 ni 8 kali ada 8 kali. 8 kali. Lepas tu barulah switch. Aku rasa macam Expo ni macam tak boleh lah. Expo jual ke apa? Expo ni ada ni macam ada buaya, ada gapo dulu. Funfair. Kita JV funfair tu hak orang. Kita just jaga vendor, bawa artis, sediakan petah. Dan vendor kita jual. Kita dapat komisen dari segi permainan gapo. Lepas tu bila kita tengok balik orang ramai tapi macam tak ada untung sangat. Tak beli. Kau kan maksudnya tak untung daripada mana? Dari segi vendor dengan yang kita labu. Macam kita labu artis kan. Bila kita buat event kita panggil artis, kita bayar. So macam kita labu artis ke apa sebab Expo ni you get dia sebulan. Expo kan sebulan. Dia Expo Kelantan sebulan. Jadi bila kita duduk kat Expo tu kita pun tak jaga dah live. Kita tinggal dunia live semata. Balik live mata waktu macam banyak duduk kat Expo. Jadi kita rasa macam aku ni lagi terrek dah ni. Duk main jago Expo untung tak ada. Live pun tinggal. Start jadi makin nak jatuh tu. Sudah lah kan ni. Berapa spend maksudnya sekali buat Expo tu? Maksudnya expense kita nak spend buat event. So event kalau kita panggil artis hok gila-gila mungkin masuk Expo tu sebab kita ada penajian. Ada orang yang taja juga joint venture Yaya Empire taja. Yaya Empire taja. Jadi tu rezeki juga lah kan. Boleh kenal Yaya Empire. Lepas tu Kak Ayah memang support memang tak tahu lah rezeki tu rezeki tu yang nak win ni alhamdulillah kita dikenal ke pulak dengan Yaya Empire. Dia banyak taja lah daripada kita bawah. Dia banyak sebenarnya sebab Yaya Empire ni dia banyak join event. Jadi dia tahu dia ada knowledge pasal event. So banyak juga kita belajar daripada dia, improve berapa. Lepas tu collab dengan dia banyak. Collab dia bawa turun artis apa. Jadi jimat lah sikit kos kita. Sebab dia pun bayar juga untuk artis, kita pun bayar juga. Tapi artis yang hebat-hebat dia bawa. Artis-artis besar macam kita tak ada kemampuan kita nak bawa artis yang bayar puluh-puluh ribu. Faham? Jadi start dari situ macam Expo ni kita tak boleh lah sebab macam gap masa tu panjang sangat. Sebulan ni gap hari lah. Tak ada lah macam hari minggu lah orang ramai Expo Dia tak macam dulu. Kalau dulu zaman kita budak-budak dulu Expo ramai orang kata belaga dengan pakai helmet penuh orang dah. Bila ni budak-budak Gen Z lah ni dia bubuh lah. Rumah main telefon, main TikTok, gelek tu mana dia pergi Expo lah ni jari Ada tu ada lah kan jari-jari sekali. Tapi orang kata dia tak macam dulu lah 10 tahun lepas 15 tahun lepas. Jadi kita ambil inisiatif, kita pun stop buat Bosku Mega Expo. So kita bincang. Dia 8 kali 7 kali tu. So kita pun create. Aku kata kita buat food fair 4 hari lah. Okey lah 4 hari tak ada lama macam Expo. Baru ni benda ni. Food fair lah tahun lepas. Kita stop.
Stop sebab rugi kok. Oh, Oh ingat kau untung rugi juga ni. Tapi sebab kita berani nego ni, dia orang kata tak, mu ni kadang-kadang sayang-sayang mu ni terlampau berani lah je nego. mana orang dapat key untuk orang kata berani spend, orang kata belum tentu nampak untung lagi. Mungkin kita bayar kita mimpi untung besar ni gini-gini. Memang untuk buat sesuatu bisnes kita beranggap gitu. Tapi dia gini, konsep hidup kita, kalau kita tak cuba sesuatu, kita tak akan dapat sesuatu. Dia memang kena Yes. try and error. Kita kena terah berani. Ada untung rezeki, tak ada untung Terah lagi. Terah lagi. Terah bisnes lain pula. Pas boleh modal mana? Pandai kita cari, tu heavy tangan, tu heavy kaki. Gunalah ke? Tak. Sebab kita pernah susah, kita tahu rana nak bermula daripada susah, tu tak jadi masalah lah untuk kita. Betul tak? Kalau orang yang bermula daripada main media seni, spend duit banyak, tak apa lah. Macam kita, kalau kita duit ada 100 ya, dengan 100 ya ni kita boleh nego. Betul. Tapi kalau orang tak ada mindset macam tu, orang takut nak mencuba. Betul. Tak semestinya mu ada 100 ya, mu tak boleh belajar nego. Tidak. Sebenarnya dengan ada 100 ya pun mu boleh belajar nego. Dan boleh lo nego. ni tak perlu modal pun nak nego. Yes, buat affiliate boleh buat affiliate TikTok. Ada siapa boleh gaji 200,000, 150,000 Kadang-kadang sebulan. ramai orang offer lah. Suruh buat video affiliate, tapi kita tak go untuk affiliate lah. Kita memang jiwa kita nak bisnes betul lah. Produk kita sendiri, Yes, maksudnya betul. buat kita sendirilah. Jadi kita pun start buat tukar brand, buat bicara dengan partner kita ni. Ya Empire dah jadi sebahagian daripada macam sponsor dan juga dia pun bagi nasihat. Dan kita pun okay, let's go lah, kita buat food fest. Buat food fest 4 hari. Buat masa tu kita spend artis. Cari pula modal, cari jual apa lagi aset ada. Hak kita kumpul sebelum ni barang apa jual. Nak dapat modal balik. Nak start modal balik. Hak hari tu rugi. Tak terlos rugi lah saya kata. Rugi expo kan. Tapi kita pun start Localicious Food Fest. Start di Kuantan. First event. Berapa masa tu? Modal untuk event tu? Modal semua lah kira. 200 lah. 200,000? Artis ke apa semua? Rugi 80,000. 80,000 Rugi 80,000 dalam masa 4 hari. 4 hari. Tapi di situ sebab apa kita tak fikir rugi, kita fikir return untuk brand Localicious. Sebab kita nak tarik vendor lagi. So kita waktu orang artis masa tu gila-gila lah ni. Artis kelas A lah. Kita waktu orang Ella. Waktu di Kuantan. Berapa bayar Ella? Ella 30,000. 30,000 per lagu. 3 lagu. Ella, Ekspedisi, Datuk Jamal. Tapi ada artis yang side Yaya Empire bayar, ada artis yang side daripada Localicious bayar lah. Tapi Yaya banyak lagi lah spend kan. Macam kita pun spend jugalah lebih kurang 4-50,000. Yaya lebih lagi lah kan. Sebab tu kata Kak Ayah ni memang dia very supporting lah. Memang dia support gila-gila. Kita memang sangat bersyukur lah. Kita banyak terutai budi dengan Kak Ayah ni sebenarnya. Saya pun banyak terutai budi dengan Kak Ayah. Dia support kok daripada dulu mula-mula dia, saya. Dia memang kalau payah lah. Jarang lah kalau kita dengar nama founder Yaya Empire ni kan semua orang bukan nak mayangi ni Kak Yaya. Ya betul. Tapi dia banyak lah bagi semangat kita. Dia tahu dia sebab dia tahu kita jatuh juga ya. Dan dia tahu Rah ni seorang yang tak suka ngalah, memang semangat. Dia nampak semangat dah. Masa tu kita susah, ada sampai satu tahap kita susah sungguh. Kita nak buat event di Ganu. Settle di Kuantan, buat di Kota Baru pun gagal dah di Kuantan. 80,000. Di Kelantan pun rugi juga. Di Kelantan buat mana? Cuma tak banyak lah rugi. Di Kelantan di Maiding. Kita waktu orang Awi yang satu kali ingat. Localicious waktu Datuk Awi, Tam Spider. Datuk Jamal. Ingat. Masa tu. And then rugi juga, cuma tak banyak lah rugi tu. And then kita come up dengan nak buat di Gun. The Gun ni gila sikit uji Masa tu clash dengan satu event yang besar juga. So nak pergi lah, prepare ni berlakon ni, nak pergi Gun, cari artis ke apa, ada yang dah bayar deposit ke apa. So bila kita cari vendor, bila nak sapa tarikh dekat tu, vendor tarik diri. Masa tu memang di Ganu ni hari kita nak buat tu hujan semua.
Direct UJ. Oh, lepas tu event besar buat tu pun ujian tak boleh waksi dia orang. Sebab dia join event yang besar tu, dia join juga event kita selepas tu. Jadi bila vendor tarik diri, daripada 100 target vendor kita dah ada 80. Orang ni tarik diri, tinggal 20. Tinggal 20. Dengan 20 Duit kena dengan refund belakang lah balik. dok lah maksudnya dengan 20 tu memang tak ada kau memang nak bayar artis ke apa kan. Sebab kita memang vendor bayar tu kita spend untuk artis je. Kita bukan fokus untung. Kalau ada untung tu bonus lah. Sebab kita nak pergi dengan branding. Start situ kau cuba kira cash flow balik. Kalau terus ke event tu kau rugi 80,000. Kalau kau stok kau rugi sikit 30,000 macam tu lah, 40,000. So kami decide bicara dengan Kak Ayah semua. Masa tu Kak Ayah pun ada. Kan Kak ikut lah dia ikut saya lah Dia kata gini Kak kita stok lah. Tapi kau jeng tu sebab 20 vendor tu dah bayar deposit. Duit deposit tu kita dah bayar majlis gapo tapuk gapo kita tak ada, saya ingat semua habis tu. Tak ada Bayar duit tapuk tu. berapa? Habis. Bayar tapuk tak silap habis ada 20,000 lebih. Oh tak ada duit je lah. Tak ada. Last sekali Kak Ayah yang bantu. Kak Ayah bantu. Dia kata bagi tahu Kak Ayah lah, kata Kak kita ada masalah nak refund duit vendor semua sebab duit kita dah bayar deposit ke apa So kita pun jual lah satu nombor fleet kesayangan kita kepada Kak Ayah untuk membantu. Tak ada aset dah kita nak jual ke apa. Jual nombor fleet ni lah. Berapa ya? Nombor fleet tu sebenarnya duduk di kereta FD kita. Kita FD. jual FD tu untuk buat modal. Terpaksa jual juga nombor pelik tu dan jual kepada Kak Ayah. Sebab kita tak silah minta duit dengan Kak Ayah kan untuk bantu apa kita tak silah. Kita kalau boleh apa yang kita ada kita jual dulu sebenarnya aset yang kita ada. Dekat dia orang ni dia susah tapi motor ada 2 3 4 butir, kereta ada. Dok, tapi pergi pinjam duit orang lepas mula baloh dengan saing. Baloh. Dok, kalau kita tak ada duit, apa yang saya belajar dok, kita tengok gapo aset kita ada. Jangan gaduh kita nak minta duit dengan orang. Jangan buat ambil risiko masuk jumpa. Kita jual aset kita. Dok. So bila kita pinjam duit dengan orang ni memang titik terendah lah. Saya ni seorang yang orang kata payuh lah nak pinjam duit dengan orang. Kalau jatuh macam mana saya akan cari duit sendiri juga. Betul. Sebab saya tak sih hubungi penuh. Sebab saya penuh pinjam duit kat orang tak bayar tu jadi hubungan tu renggang. Sebenarnya saya tak ada gapo dia yang malu. Sebab kita saya persahabatan kita saya tapi sebab duit persahabatan ni boleh pecah gitu lah kata. Silaturahim tu tak ada saya lah. Start situ lah. Lepas tu kita pun dah rugi situ stop tu localizations. Tapi sebenarnya ramai dia berapa kali buat? 3 kali buat ya? 2 dua kali buat lah. Masuk kali ketiga tak jadi. Tak jadi. Lepas tu start situ Barang-barang tu belakang mana? Habis 200,000 buat beli ke apa? Kita buat nyewa lah ni. Alhamdulillah. Siapa nak sewa petah South City masih ada. Ada lagi? Ada market tank. So okey lah sebab Kak Ayah pun support juga sewa. Jadi kita ada income. Kita ada juga income yang dari segi event punya barang. But sound system kita macam RZ Forever Legend itu sewa dengan kita. Mak Moto Day punya pentas sound system sewa dengan kita. Jadi ada income lah situ. Seronok juga business tu. Jadi sekarang masih jalan jadi income tu ada juga. Jadi seronok lah situ. Lepas tu kita pun habis kita pun betul balik mindset ni. Aku ni banyak dah aku lalui ni sakit kepala. Aku kata aku pun decide tak apa aku nak berhenti lah jual kopi. Setelah 9 tahun ni. 9 tahun dalam dunia bagi kopi. Nak berhenti ni. Nak berhenti. Sumber income pertama orang kata yang boleh kehidupan kita lah ni. Kita nak berhenti jual bagi kopi dan decide untuk buat local brand. Dan nak buat local brand tak ada duit. So bila tak ada duit nak decide nak berhenti lama dah. So sebab kita tak ada duit nak buat local brand. So kita kena terpaksa buat life tu stay buat cari jalan gapo lagi income kita boleh buat kan. So macam tadilah saya buat speka kita simpan sikit duit lepas tu cari aset gapo lagi yang kita ada. Sebab nak kumpulkan modal nak buat local brand ni bodoh-bodoh pun kena ada 100,000. Betul. Nak buat ni lah brand yang sekarang ni ada lah. So kita pun
ambil masa lama jugalah. Dalam 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan lah. Tahun lepas lah. Untuk Tahun fikir nak buat tahun apa. lepas kita decide. Lepas tu kita start macam kumpul duit sikit. Tapi sebenarnya ada seorang sahabat saya yang tolong lah. Ya. Dia memang kalau saya cerita dia marah tu. Tapi saya rasa macam Tuhan ni dia buat comel lah. Seorang sahabat ni yang memang dia tolong dari segi kewangan. Ya. Saya kata dia, saya ada impian ni lah nak buat produk ke apa ya. Dan saya pun tak sangka sebenarnya dia boleh tolong. Dia tolong dari segi maksudnya Kewangan. Dia pam modal. Ya. Dan macam modal kita separuh, dia week kita. Dan bila projek ni berjaya, kita Bayar ni balik lah. Sebab kita macam mana sebab kita tak minta tau. Cuma kita kita nak pergi cari bahagian nak buat. Sebab dia ni bisa lah Cina Dia Dia ni tahu lah. dia famous lah sini. Oh dia famous lah Kelantan. Dia Brand. nego. Dia ada brand. Dia ada brand. Dia Ya. famous lah. Dia nego ke apa? Dia nego Jessie. Jessie Yes. Saya kenal kot. Memang ni kenal. Jadi dia support lah. Kita memang tu hutan budi gila lah ni. Mana Allah bantu dari segitu pula. Dan kita berharap Allah balas lebih kepada dia. Dengan apa Allah bagi kita lebih lagi Allah balas. InsyaAllah. Sebabnya kita tengah jatuh. Bukan kata orang minta mai pinjam duit nak buat produk ni duk. Tapi bila kita pergi lepak dengan dia, kita cerita gapo kita nak buat, semacam dia support. Betul. Dia kata tak apa lah, buat. Mari kita pergi buat So kita rasa ada semangat baru. Macam Tuhan orang kata apa, ada something yang Tuhan bagilah. Mana orang terdekat yang bantu Tu rasa tu terbudi. So sebab kita nak spend ni 100,000 memang tak ada duit lah. Nak cari dalam masa 8 bulan ni agak tough juga lah untuk kita Sebelum ni okey lah dengan TikTok sekarang ni. Kita boleh jual, cuma platform yang tak bagi kerjasama. Betul. Punya family masih nego lagi ke? Masih nego? Kita gini ni, konsep kita, janji family kita senang, kita susah tak apa. Ya, family kan nego ke apa? Family sekarang ni banyak buat road tour kapek. Buat jual kapek. Hok kapek tu hok siapa? Family. Family. Bukan orang tu. Bukan hak saya. Weh. Semua orang ingat hak saya. Sebenarnya tu hak family, hak mak ayah, Gata hak Panjir. abang. Yes. Mana lagi? Di lot. Cuma saya support saja dari segi marketing part untuk buat video. Lah, saya pernah promote dia punya kapek banyak kali dia pergi dalam beberapa kali Rah panggil. Itu ialah business family. Oh bukan hok Rah. Bukan. Lah. Cuma branding tu diguna atas nama saya sebab saya ada kelebihan sikit lah tu yang bagi ni. Yelah, jadi ada kita branding lah. Saya ni janji abang kak mak saya, abah saya senang, saya susah pun tak apa. Saya rela saya susah. Saya rela saya ni orang kata apa, tak ada duit pun tak apa, janji family aku, abang aku boleh hidup. So kita decide buat road tour lah. Sekarang ni buat road tour. Urut tu lah Pergi ni. dewe, pergi ganung buat, kita buat marketing memang gila lah. Abang memang gila lah sekarang ni. Kapek tu sebab kita jual murah. Konsep dulu juga jual murah Cuma tak ada pakai kopi lah. tak ada. Tu memang barang rumah lah. Kapek, cadar, jual murah. Lepas tu memang kita buat video, say dia gila kot. Okay lah. Sehari 50,000, 40,000. Paling hit. Kita buat hari tu dibalut sehari 100,000 lebih. 100,000 lebih. Dengan video kita lah. Sebab tu heavy rezeki kat tu juga. Boleh buat video, boleh buat kelebihan. buat video dia. So tu business family lah. Ramai orang ingat business kita. Sebenarnya tu business family lah. Kita just support. Okay lah, lagu mana boleh permulaannya nak buat branding sendiri ni? Okay, so dulu kita pernah buat dah sebenarnya brand sendiri. So kita pernah buat dah brand, local brand. Pernah buat baju dulu. Tapi zaman tu ialah zaman orang tak pandai local brand. Orang tak support lah ke brand lagi lah. Maksudnya kita keluar ke brand di waktu yang tidak tepat. Produk di waktu yang bukan zaman dia. Sebab zaman tu orang lebih tengok brand international, brand luar. Okay. Sebab kalau zaman tu mu jual local brand, kalau mu kata mu buat brand baju, sebab gah ni kurang bab produk aku kurang lah sebab kita tak mahal kot tu. Dari segi fashion lah, banyak bagi-bagi fashion lah. So
Masa kita buat baju tu, kalau dulu buat baju local brand jual 100 lebih, orang kata baik aku beli Nike. Oh, tak beli. Baik beli Nike. Baik beli Adidas 200. Dah buat baju ke apa yang dulu tak ingat nanti minta ada nama gitu dek nanti minta. Apa baju kan? Baju kan nama dah. Joshiku. Ha. Shoot Chino. Yo. Di Chino shoot. Tapi tak ada sambutan. Tapi zaman tu masuk zaman nama. Dia macam top lebih pun. kurang Supreme Ha. Ha. Tapi nak ayatnya zaman tu local brand ni dia tidak relevan lagi kot. Mungkinlah zaman tu tak tahu, Allah alam lagi. So zaman loan ni local brand On top. main on top lah. Kalau di Indon lama dah lah kurang naik dia. Kalau dulu mu jual baju 100 200 kecil kat orang Tak ada raya. Orang kecil, baik aku beli Nike, baik aku beli Adidas. Confirm orang kata gitu. Tapi lo ni alhamdulillah local brand ni orang dah tak pandai brand-brand international. Orang lebih pandai local brand. Local brand ni. Saya pernah beli kat SVG. Itulah saya rasa benda paling mahal sekali saya beli. Baju dengan seluar 200, SVG 700. Yes, betul. Tapi ada orang kecil ni biasa sebab dia macam gitu kita nak jual orang kecil tu biasa ni. Orang kata local brand apa jual harga Yahudi apa Sebenarnya local brand tu maksudnya orang kecil tu sebab tu bukan target customer market, kita. yes. Dia orang tak faham. Kadang-kadang orang yang tak main fashion kan dia tak faham. So tak ada masalah. Macam kita, kalau orang tak boleh terima dengan brand kita jual 10 pun orang ludah. Betul? Betul. Orang ludah pun orang kata mahal, 5 ya baru murah local brand. So kalau kita nak sedapkan semua hati orang dalam nego ni tak boleh. So bila kita keluar produk, yang pertama kita kena buat SWOT analisis. Macam mana kita nak leverage kita punya produk. Macam mana kalau kita nak jual less juta, macam mana kita nak buat sejuta. Macam mana kita nak leverage, macam mana kita nak cari customer, siapa target audience kita. Kalau mu jual spek kepada orang yang tidak tepat, kepada orang yang kaki kecamel hok beli spek mungkin murah kan 10 ya. Ya kecil ya mu jual local brand mahal lagu apa so tu perkara tu biasa sebab target market bukan dia. Betul. Target market bukan mu. Aku nak jual ke dia ni minat. Mu tak minat tapi dia ni minat. Kita target orang lain, beli orang lain. Yes, macam gitulah kan. So tercetus nak buat, kita rasa ni adalah the right time untuk aku ada brand sendiri. Inilah impian aku yang sebenarnya impian lama dah ni. Nak buat brand sendiri ni. Yes, lama. Masa kita jual bayi kopi lagi. Apabila aku nak jual bayi kopi? Okay, umur 40 dah main jual bayi kopi So kita create dan kita ambil alur kiri. Sebab kita tengok bila orang buat local brand, orang nak buat clothing, baju seluar. Kita tengok sekarang ni di Malaysia, trend bila nak jadi owner local brand, nak buat baju kan seluar. Untuk fashion lah. Baju seluar. So kita pun ambil alur kiri. Lagu mana boleh tercetus nak buat spek? Kita ambil alur kiri sebab kita antara peminat spek. Kita beli spek Oakley 1,000, 800, 700. Ni lah benda. Pas color yang gila-gila mahal. Kita nak color gila, color yang comel. Color yang power 800, 1,000. Lepas tu kita fikir sia juga kok orang tidak kemampuan nak beli sebab tu jadi tercetus orang jadi beli kopi ori. Betul. Disebabkan orang nak beli ori tidak mampu dan orang akan cari kopi ori. So that's why kita create satu brand sebab spek rasa target market dia luar. Tapi dah ada start buat jual spek maksud benda tu saja nak mencuba market, nak test market dulu kau sebelum waktu buat brand baru kau. Kita cuba juga kita try Rancak itu buatlah. Jadi macam contoh kita pun gila cari ileh gapo nak buat R&D gapo habis duit R&D. Tapi nak buat brand sendiri mencabar agak. Gila dia punya tahap mencabar ni. Ya Allah tu tahu. Aku dah tak ada duit. Aku dah jam ni. Jam gila. Aku mengharap ke produk ni je. So kita dah spend duit Cina ke apa 6 bulan baru siap. 6 bulan baru siap. Kita dah jam ni. Dah tak si jual bayi kopi. Otak dah macam dah tak boleh terima. Tak si dah jual bayi kopi. 6 bulan baru siap. Daripada bulan 12 ni bulan ni siap. Malam raya haji semua siapa stop.
Lepas tu duk agak apa ni boleh duk tunggu tu. Duk tunggu R&D lah. R&D tak jadi buat, color tak jadi buat. Sebab kita buat from scratch. Bukan kita buat gi, cari ready made frame yang dah siap gi laser dah. Ni. Ni kita buat dia ni. Walaupun orang kata buat super brand Oakley lah, tapi sebenarnya dia ada juga perubahan yang kita buat banyak. Dari segi frame, dari segi logo. Sebenarnya. Ini memang semua custom maksudnya. Bukan kopi hok. Sebab tu kita dah lah kita tengah susah. Ambil aluan kiri. Buat produk susah. Jam lah. Kalau buat baju, R&D dia mudah je kan. Cari cutting, cari kain. Nak kata bukanlah buat baju ni macam senang. Susah juga. Tapi tak sesusah nak buat produk ni. Sebab produk ni R&D dia macam baju, color tak okay. Kita nak main color transparent, nak main color campur color tidak macam baju just hitam mungkin campur kuning sikit tapi macam spek ni kita nak pilih color lens, kita nak pilih quality lens, kita nak pilih quality plastik yang kita nak guna, kita nak macam painting tu kita nak color tu okey dok dengan color tu 3D kita sama ke dok. Dia macam susah lah R&D dia. Ni cik ada logo Timbu ke apa ni. Yes, tu semua more tu. Kalau tu apa more tu? More tu ialah acu nak buat produk ni jadi gini. Macam contoh kita nak buat bentuk J ni. Macam mana kita nak buat bentuk J ni? Tak okay, kita ambil plasticine buat jadi tak kita kena buat satu bekah. So bila dia cuah dalam bekah tu, so jadilah bentuk ni. Sama juga dengan spek ni, kita buat satu more. So bayar more pun ni. So kita buat satu more untuk keluarkan logo Timbu, Made in MY untuk local brand kan. So ada logo Timbu dalam. So untuk dapat camo yang Timbu-Timbu ni. Kalau nak mudah, masa singkat, kita pergi pak kopi ori ambil Oakley lah. Laser mudah. Tapi kita tak buat benda ni mudah, kita buat from scratch. Mana kita buat getah, Oakley tak ada getah, kita buat getah. Kita ada signature kita sendirilah untuk produk kita. Ada berapa color? Untuk batch pertama kita keluar 8 color. 8 color. 8 color frame, satu color frame macam ni kan. Color green army. 8 color frame, 8 color lens. Tak. Berapa color lens? 8 color frame. Color frame ni macam ni color frame. 4 color lens. Maknanya frame ni ada lens color lain. Macam ni lens silver, ada lens kuning, ada lens hijau. Jadi cos orang tu banyak. So alhamdulillah ni untuk local brand yang pertama ni. Berapa jual? 1,200 pieces. 1,200 pieces seminggu. Berapa harga jual? Official harga 129. 129. Tu kenapa 129? Sebab kita ni beli barang ori dulu gapo dak. Ni ori brand rap kan. Sebab bila brand international color gila, harga gila. Nah, saya ingat awak jual 300 ke atas. Tu murah. 200 300 tu. So awak kata nak launching spek ke? Lepas tu awak tengok awak cara awak punya gapo, awak punya setup untuk branding ke apa balik benda ni kata ni ada 200-300 ni. Ada. Kita buat 129 harga official dan kita untuk first launch ni kita beri voucher lagi. Dia orang dapat bos 100 ni. Premium ni tengok ni. Siap dengan bagi. Ya, kadang-kadang orang yang follow barang ni dia akan kata ni mu ni buat brand ko jual mu ingat zaman jual bayi kopi dulu. Dok lah siapa ada kad ke apa ni Ni logo ni. Hak ni buat mana ni? Buat skill buat logo metal ni Logo ni saja pun ambil masa 2 bulan nak siap R&D ni. Logo metal tapi hari demi hari tak akan upgrade lagi lah. Untuk brand kita ni lebih okey lah. Untuk first batch ni, trial batch ni memang kita nak belanja follower, pengikut kita, setia ikut kita. So di sini dengan orang, sebab orang ingat gini lah, bila local brand spek orang akan cari rough punya brand. Di Kelantan tak ada lagi sebenarnya brand spek. Tak ada. Boleh kata di Malaysia bukan tak ada. Tak ramai. Ada local brand, cuma tak ramai dan dia tidak menonjol sangat. So that's why kita nak ada satu local brand
yang ada color gila-gila, lens gila-gila, frame yang banyak, frame jogging ada. Sebab kami punya projek kita ada frame jogging, frame untuk casual. Dan kita buat identiti kita sendirilah, macam kaki kita akan ubah. Tengoklah apa yang kita boleh buat. Fasa yang akan next step ni kita akan ada banyak collection lah. Dan macam contoh, kita tidak bermain dengan harga dari segi color. Macam color, kalau macam brand international, bila color yang gila, harga gila. Bila color basic, murah. Tapi brand kita, mu dapat color gila ke apa, synchronize punya harga. Harga dia RM109 ya, untuk model ni. Dah terjual 1,200 pieces. First batch ni 1,500 je. Berapa, ambil masa berapa lama? Seminggu Alhamdulillah sambutan. Sebenarnya tok expect langsung sambutan tu, tapi nak oyak ni lah kot kemungkinan rezeki yang Allah nak beri. Setelah bertukar lumu, jatuh bangun, okey buat brand sendiri, berhenti jual bayar kopi. Then 1,200 pieces tu terjual dalam masa seminggu. Sebenarnya kita expect 1,000 lebih ni boleh habis bulan. Kita tak expect lah letak terlalu tinggi lah expectation tu letak, sebab kita takut kecewa. Yalah, tapi sambutan gila. Saya masuk live daripada mula-mula. Dah start jual, hari-hari dengan ada semangat baru. Lepas tu view lagi lah. Vibe dia lain. View tu jual tu ribu-ribu view. Bayar ke? Tak. Semua organik. Organik. Alhamdulillah. Kita tak ada JMV ke, tak ada. Kita just alhamdulillah, pengikut-pengikut lama pun start ikut balik. Start cari balik. Start cari, okey bosku dah tak jual spek. So dah amal ada orang macam support perjalanan kita yang baru ni kan. So kita pun ucapkan terima kasih. Mungkin ada dalam ni followers kita yang tengok, yang support beli kan. So insyaAllah projek ni akan berterusan. Doakan brand kita lah, semoga dia boleh pergi lebih jauh. InsyaAllah. Dan kita target kedai-kedai macam hot jual spek pun boleh kita supply. Itulah, tahniah ni local brand daripada Ashraf Bosku. Nak dapat kan boleh pergi ke TikTok Raf.my. Raf.my ada jual di beg kuning Yes. Ada jual beg kuning. Dan batch kedua insyaAllah ni akan ada 6 colour line up yang baru. Dan kita akan jual lens juga. Ya, maksudnya lepas ni boleh beli lens lah. Boleh. Kalau macam contoh orang dah ada frame sebelum ni, yang size 55, dia boleh beli lens. Dan sebab lens ni mahal, orang jual 200-300. Kemungkinan kita akan jual harga yang rendah sikit lah untuk bantu orang. Bagi saya sangatlah orang kata nak kata mahal sangat dok kot, nak kata murah sangat dok kot. Macam tengah-tengah gitu. Yes, betul. Dengan apa yang dapat tu, alhamdulillah feedback kita dapat pun dari TikTok Shop pun majority 5 star. 5 star rating dari segi presentation, packaging, produk. Okay, kalau kita tak oyak brand ni lah brand kita, brand local brand, orang akan kata brand ni brand international. Orang tak percaya ni sebab tengok comel gitu. Dia punya ni kad dia punya kad. Sebab pengalaman lah ni, pengalaman kita sebelum ni jual bayar kopi, kita tahu gapo kita nak buat, direction brand kita okay. Nak kata dia ni yang terbaik betul lah okay. Tapi sekurangnya kita boleh present dengan baik. Mungkin permulaan ni adalah kata semangat baru lah. Ya betul, semangat baru. Okay, comel. Sangat-sangat comel. Jadi saya mau nak beli di beg kuning. Yes, dah lah. Betul. Dah. Ricuk. Ni apa ni? Local brand. Dah. Okey, ni yang kata penghujung lah Rah. Betul. Dah penghujung dah. Cuma sepanjang perjalanan ni Rah ke apa tu dok. Benda ni akan relate juga dengan kehidupan orang lain. Betul. Dan saya nak Rah bagi nasihat lah untuk anak muda yang berjiwa nak start buat bisnes ataupun kata anak muda yang masih tak ada hala tuju. Aku nak pilih nak kerja dengan orang ke, ataupun aku nak pilih nak bisnes diri ke, ataupun molek-molek duk kerja government nak pindah kepada buat bisnes ke. Gapo nasihat Raf untuk ni untuk orang yang lagu ni lah. Nasihat saya tak banyak lagi. Dari segi side business ni kita kena tengok dari segala aspek lah Sebab nego ni dia melibatkan banyak benda. Supply, demand, production, cash flow, duit, macam-macam lah. Kalau kita tak jaga dengan molek, kemungkinan bisnes kita pakai lerak kan. So benda tu orang takut nak buat bisnes. Sebenarnya nak buat bisnes kita kena ada knowledge juga. Mungkin sekarang ni dunia di ujung jari.
boleh je kita belajar bisnes. Mungkin ada sifu-sifu bisnes yang dalam online yang sekurangnya kita ada sedikit lah knowledge untuk kita buat bisnes macam mana kan. Sebab kadang-kadang knowledge ni penting juga. Bisnes ni kita nak buat main hentam je boleh je kalau berani kan, tapi rugi lah. So lagi satu nak buat bisnes boleh buat, bukan kata tak boleh ni, cuma kena berani. Kena berani. Dan jangan takut rugi. Rugi ni akan mari bila-bila masa. Kalau kita tak terah, kita tak tahu. Betul. Kita kena sentiasa berani. Kalau rugi pula kan, tak boleh saya takut rugi. Kalau takut rugi, jangan nego awal-awal. Kalau orang yang ada modal tak berapa nak banyak tapi dia nak terus buat bisnes. Dia modal ni tak main perannya untuk berbisnes. Kita boleh jual barang orang. Tak. Dia tak semestinya bisnes, kita kena ada barang. Tidak. Bisnes ni ialah jual dan beli urus. Betul. Okey, kalau kata kita nak belajar, mungkin sekarang ni dunia platform yang hebat ni dok. Boleh buat affiliate. Dok, buat Belajar dulu. Belajar dulu. Boleh dok kita buat dengan video affiliate ni, boleh jual dok kita. Orang beli kau dok. Orang beli kau dok. Jadi bila kita belajar, kita nampak dah ada peluang tu. So kita kena decide lah. Sama ada kita nak terus care ke, dok macam mana income kita buat, boleh dok menampung dari segi kehidupan kita ke gapo dok. Jadi daripada situ kita kena berani mencuba. Jangan takutlah untuk adik-adik yang baru-baru. Satu ialah jangan takut, kita cuba je. Dok, sebab rezeki ni kita tak tahu Tuhan nak uji kita bila. Mungkin kalau kita usaha macam mana sekalipun dok, kerja penat letih gapo pun, dok kita usaha sampai letih dok. Dok 20 tahun, 30 tahun baru berjaya. Ada orang buat setahun dah berjaya. Ada orang buat sebulan. Gila dah. Ada orang sampai umur 50 baru berjaya, baru boleh beli kereta mewah, baru boleh beli. Jadi rezeki ni kita tak tahu. Tuhan atur comel. Tuhan atur masa bila kita akan berjaya. Jadi pengajaran dari sini ialah kita kena ada hati yang cekal, semangat yang kuat dan berani. Berani tu penting. Berani mencuba. Berani mencuba. Jadi berani. Tak apa, tak ada masalah. Rugi tu biasa. Dok. Kita try dengan banyak mana kita rasa kita boleh buat. Jadi so jangan fikir pasal aku nak nego cepat berjaya. Jangan. Sebab berjaya ni, kejayaan ni duduk di Tuhan belakang nak pergi bila. Betul. Kita just usaha je. Usaha, selebihnya kita doa dan kita suruh pada Tuhan. Bila masa dia nak pergi kita berjaya. Sebab berjaya ni KPI orang masing-masing. Berjaya mu 100,000 say, berjaya aku 1,000,000 say. Berjaya aku 1,000 ya say. 1,000 ni berjaya dah aku. Jadi adik-adik abang-abang kena cari di mana kejayaan adik-adik abang-abang. Ada kos juta, ada kos 50,000, ada orang lain 20,000 berjaya dah. Jadi so kita kena tengok lah. Kita kena tengok dan berani mencuba. Tu je lah. Yalah, kalau macam okay, untuk orang yang dah start buat bisnes dan dia selesa lah, macam awak tadi tak, pengalaman awak dah rasa selesa dengan comfort zone lah. Selesa gini tiba-tiba kita tak tahu depan hari nak jadi apa. Kenapa dia perlu bertindak lebih awal? Adakah dia jangan rasa selesa dalam bisnes dia ke? Dia sebenarnya benda tu bagus. Dia kita ni kena sentiasa fikir kita tak ada duit. Walaupun kita ada duit banyak. Walaupun kita gila, kita beranggapan bisnes kita ni macam nak rugi semacam. Sebab apa ni? Apabila otak kita ni macam saya sendiri lah. Aku ni segidik apabila aku tak ada duit lah. Automatik jadi segidik. Jadi mikir idea ni boleh buat gini peh. Bila kita ada duit ni kita tak mikir dah, kita selesa. So benda ni bagus juga sebenarnya. Kita letak diri kita dalam keadaan kita ni terdesak macam supaya kita sentiasa cerdik. Kalau kita rasa diri kita ni banyak duit ke apa, benda tu akan efek lah. Otak kita jadi nak buat benda ngarut, nak buat bisnes ngarut. Mula nak pinjam duit ke orang, nak buat bisnes ni, nak berpartner ni kan. So gitulah. Tu bagi pendapat saya lah. Sebab pendapat orang lain masing-masing kan. Mungkin ada orang dalam ni hok bisnes lebih hebat daripada saya sebenarnya. Saya ni baru. Ni baru. Orang lain tu hebat lagi. Mungkin kata-kata saya buah budak ni gitulah. Cuma kita bagi pendapat, pengalaman hok saya hadapi selama perjalanan saya nego branding saya ni kayak gitulah.
Beres lah. Terima kasih banyak lah sudi berkongsi pengalaman, orang kata kongsi jatuh bangun bisnes ke apa dah. Harap-harap benda ni boleh jadi manfaat untuk orang lain juga. Ambil pengajaran untuk orang lain juga. Dan saya mau komen gapo yang menarik tentang cerita tadi hok kita duk cerita saat ni tu. Dan gitulah. Saya nak ucap terima kasih lah sudi mari podcast kita. Saya pun nak ucap terima kasih juga kepada ni. Nak sudi jemput lagi. Sebenarnya kita rasa takut nak mari podcast ni. Sebab kita rasa macam aku nak cerita gapo, tak ada benda istimewa dalam diri aku. Bagi saya benda tu istimewa, pengalaman hidup masing-masing dia ada masing lain orang, lain pengalaman. Lain orang kata, lain jalan cerita dia, lain liku-liku dia. Jadi itulah, insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Beres, dan terima kasih yang mana menonton sampai habis. Jangan lupa komen, like, share, subscribe kalau boleh. Sebab kita nak jadi podcast yang pertama di Kelantan. Kita tak tahu lah rezeki. Betul. Cuma kita letak lalu harapan tinggi. Kata target yang tinggi. Betul. Letak target yang tinggi. Jadi insya-Allah kita akan jemput lagi guest-guest yang menarik. Kata guest yang boleh kongsi lagi pengalaman. Cuma kita nak semangat, nak bagi tim kita semangat, subscribe ya. Betul. Ya. Kena tak kena bayar pun. Tak kena bayar. Tekan tombol tu. Tak kena bayar pun dah. Betul. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam rancangan Buah Duo Podcast. Assalamualaikum. Buah Duo Podcast. Stay tuned.